Okey, baiklah, bagi meneruskan sesi TOT pagi ini, sukacita dijemput penolong kanan Pesuruhjaya Encik Muhammad Nur Lokman bin Samingan daripada SPRM untuk membentangkan modul pertama berhubung pengenalan khusus integriti dan anti rasuah dan juga modul kedua bertajuk integriti teras kesejahteraan. Dipersilakan Tuan Lokman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Barani. Mungkin di kalangan anda pernah mengikuti TOT ketika kursus ini ditawarkan secara elektif, tetapi ada sedikit penambahbaikan dari segi kandungannya bagi modul KIA wajib yang akan dilaksanakan di seluruh IPT. Baik, tugasan yang diberikan pada saya adalah untuk berkongsi kepada anda semua berkenaan dengan modul yang pertama, iaitu pengenalan kepada kursus integriti dan anti rasuah. Pertamanya kita akan pergilah kepada hasil pembelajaran. Cuma ini adalah rangkuman sahajalah daripada mengapa kita perkenalkan kursus ini dan apa yang kita harapkan para pelajar, para mahasiswa dapat daripada pembelajaran KIA nanti. Sudah pastilah di akhir kursus pelajar kita mahu mereka mendapat pengetahuan tentang kepentingan KIA itu sendiri dan seterusnya pengetahuan, latar belakang dan gambaran subjek ini dan memahami pendekatan yang akan digunakan serta melaksanakan tugasan-tugasan yang perlu diselesaikan. Pertamanya berkenaan mengapa modul ini dibangunkan. Ini adalah susulan ataupun kita mengimbau kembali, orang kata ni flashback lah tuan-tuan dan puan-puan, dalam tahun 2002. Pada tahun 2002 ada satu kajian persepsi rasuah yang telah dilaksanakan oleh Universiti Kebangsaan Malaysia. Maksudnya hasil tinjauan daripada 494 responden pelajar pada ketika itu, dapatannya mendapati 30.5% responden pelajar sanggup terima rasuah sekiranya ada kuasa dan peluang. It's a way back before lah. 2002 ni pun saya baru habis belajar kalau ikutkan. Jadi kalau nak dikaitkan ni batch saya lah yang kata terkait dengan ini, tetapi ini adalah sekadar kajian. Tetapi bila kajian ini saya rasa pada ketika itu ada intervensi dilaksanakan oleh kerajaan, tetapi mungkin tidak cukup padu. Sekarang kita ada banyak terma-terma yang baru. Hasil daripada dapatan tersebut 30.5% menyatakan adalah orang kata keberangkalian untuk terlibat berrasuah. Tetapi bila kita lihat daripada hasil tindakan, terutamanya bila SPRM bertindak, hasil ataupun tangkapan yang telah dilakukan oleh SPRM melibatkan golongan belia dalam tempoh 5 tahun, yakni pada sekitar tahun 2018 hingga tahun 2022, 49.7%, kira 2,363 daripada 4,753 orang ini terdiri daripada golongan belia. Maksudnya bila 2002 mereka sudah tamat belajar, mereka dah bergraduat dan mencuburi pelbagai sektor awam, sektor swasta, bekerja sendiri dan sebagainya. Inilah kenyataan dan realiti yang harus kita terima. Jadi nak tak nak agak orang kata nak menuding jari itu mudah, tetapi bagi saya adalah lebih penting untuk kita merancang apakah tindakan susulan yang boleh kita laksanakan pada masa hadapan. Jadi sebab itulah untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, ketika subjek ini dilaksanakan secara projek rintis, ketika itu dilaksanakan UKM, dan maklum balas yang diterima daripada pelajar sangat-sangat memberangsangkan dan kemudian diperluaskan sehinggalah kerajaan bersetuju subjek KIA pada ketika itu dilaksanakan sebagai subjek elektif terlebih dahulu dan seterusnya telah diwajibkan kepada semua pelajar yang mengikuti pelajaran di IPT. Dan kita juga bercadang untuk memperluaskannya juga kepada semua pelajar yang mengikuti aliran pembelajaran di bidang TVET. Jadi bila kita tengok, orang kata kalaulah plan itu dapat dilaksanakan, saya rasa di dalam negara kita sudah mempunyai satu struktur pendidikan formal anti rasuah yang begitu tersusun dan sistematik. Mungkin di kalangan tuan-tuan dan perempuan adalah saya pernah dulu berkongsi perkara ini, ada yang menyatakan adakah tugas-tugas ataupun peranan mendidik mahasiswa ini sudah atau adakah tidak memadai dengan hasil didikan pensyarah-pensyarah yang berpengalaman, adakah itu tidak mencukupi di dalam menanam nilai-nilai murni di kalangan dalam diri mahasiswa. Bagi saya, kita tidak mengatakan ini tidak cukup, cuma saya rasa
adalah lebih baik kalau kita melengkapkan apa yang mungkin sudah cukup tapi kita tambah lagi. Dan rata-rata saya rasakan bila mengikut pengalaman saya sebagai pegawai SPRM, isu rasuah ini semua tahu. Ini adalah satu perkara yang perlu dihindari, tidak patut kita terjebak dan sebagainya. Namun yang demikian ada dalam keadaan-keadaan tertentu tidak ramai ataupun saya boleh katakan bukan nak kata majoriti lah, terdapat segolongan bahasa yang tepat mungkin segolongan yang mungkin tidak arif dengan peruntukan undang-undang yang ada di dalam negara kita, yang mana pada pandangan mereka sekiranya mereka melakukan pelanggaran tersebut itu lebih dilihat sebagai satu kebiasaan. Itu pertama. Yang keduanya, kalau kita contohlah kalau aku ambil adik aku dapat projek di tempat, contohlah aku ambil adik aku bekerja di tempat kerja, kebetulan tempat itu adalah di jabatan kerajaan ataupun di sebuah syarikat yang mana kerajaan ada kepentingan. Jadi perkara itu dilihat sebagai satu perkara yang lazim, tetapi sebenarnya jika tidak tahu itu adalah satu pelanggaran perundangan. Tapi tidak mengapa, itu kita akan sentuh dalam modul-modul yang akan datang. Maksudnya kita perlu mendidik para pelajar kita supaya mereka tahu tentang undang-undang anti rasuah di dalam negara kita. Kalau mereka tidak tahu, ini tidak boleh jadikan satu alasan yang kata saya tak tahu lah tuan, saya tak tahu benda itu salah. So itu bukan alasan yang boleh diterima dari segi perundangan di dalam negara kita, sebab kejahilan tentang undang-undang itu bukanlah satu pembelaan yang boleh diterima sekiranya seseorang itu dihadapkan ke mahkamah atas apa-apa pertuduhan pertuduhan berkenaan dengan kesalahan-kesalahan yang berkuat kuasa di dalam negara kita. Dan sebab itulah Pelan Anti Rasuah Nasional menyentuh dia telah dilancarkan pada 2019 hingga tahun 2023, dan pelan ini ada terkandung pelbagai strategi, ada pelbagai objektif strategik dan 115 inisiatif. Dan salah satunya memasukkan dalam objektif strategik 2.47 memperkenalkan kursus mata pelajaran wajib di institusi pendidikan tinggi, IPT pada peringkat sijil, diploma dan sarjana muda, yang menekankan kepada aspek kenegaraan, etika, peradaban, nilai, integriti dan falsafah. Jadi ini telah dimasukkan. Jadi bila ini dimasukkan, bagi saya satu keputusan yang tepat pada khidmat saya, kerana bila kita buat pembandingan dengan negara-negara yang mempunyai aras pencapaian dari segi indeks persepsi rasuah, CPI index, corruption perception index. Jadi bila kita lihat contohnya di Hong Kong, di mana ICAC Hong Kong telah melaksanakan perkara ini sebaik saja ICAC Hong Kong ditubuhkan. Kita tidak menafikan bahawa tugas SPRM itu sebagai agensi penguatkuasaan harus menumpukan maksudnya lebih menumpukan dari segi sudut aspek operasi, yakni menyiasat, menangkap orang-orang ataupun individu-individu yang disyaki melakukan rasuah, tetapi pada masa yang sama kita harus memikirkan apakah langkah-langkah yang perlu dilakukan supaya ini tidak berterusan. Ibaratnya kita menebas ataupun kita menebas lalang, tetapi sekiranya kita tidak racun lalang itu, maka lalang itu akan tetap tumbuh dan kita akan melakukan kerja yang sama. Jadi kita kalau tengoklah, kita buat secara perbandingan kan, kalau dulu racun berapa ringgit, sekarang racun pun sudah mahal. Itulah umpama juga. Maksudnya kalaulah sudah berlaku perkara tersebut, kita nak tangkap, kita nak siasat dan sebagainya, ini akan melibatkan kos yang lebih tinggi. Alangkah lebih baik kalau kita dapat memberikan pendedahan kepada anak-anak kita, para mahasiswa kita, supaya ianya dididik, ianya diasuh, didedahkan dengan perkara-perkara berkaitan dengan nilai murni, integriti dan anti rasuah, supaya sekurang-kurangnya kita telah melakukan tindakan yang pencegahan seawal mungkin. Untuk makluman tuan-tuan perempuan, pendidikan anti rasuah dalam negara kita ini pun kita akan mulakan di peringkat prasekolah. Jadi ada kesinambungan, kalaulah seseorang itu dia ada anak, so anaknya akan masuk prasekolah, sudah seawal itu akan didedahkan tentang modul-modul integriti dan berkenaan dengan anti rasuah. Tetapi tidaklah macam yang saya kongsi dengan tuan-tuan dan perempuan. Jadi ini lagi segi aspek yang lebih ringan, lebih mudah difahami dan sebagainya. Bila kita sentuh tentang QR,
kita tidak dapat lari di dalam membincangkan juga program pencegahan rasuah di Institut Pendidikan Tinggi. Jadi kalau dulu dia tak ada KR, KR ni baru saja, tetapi kita di pihak SPRM kita sudah pun melakukan intervensi di mana kita telah mewujudkan pada ketika itu dinamakan Sekretariat Pencegahan Rasuah. Dia umpama macam kelab Prof, Dr, tuan-tuan dan puan-puan, kelab yang mana kita memberikan kepercayaan kepada mahasiswa untuk mereka merancang dan melaksanakan program-program yang mana mereka rasa sesuai untuk warga kampus mereka. Jadi pada ketika itu pihak SPRM juga menyalurkan sejumlah peruntukan kepada kelab Sekretariat Pencegahan Rasuah untuk mereka melaksanakan program tersebut. Namun ketika itu kita nama SPR, so bila sebut SPR ni ada yang terkhilaf faham menganggap SPR itu adalah Suruhanjaya Pilihan Raya. Jadi kita mengambil keputusan untuk menukar menjenamakan semula SPR kepada Angkatan Mahasiswa Anti Rasuah. Jadi secara keseluruhannya di dalam negara kita ada 20 kelab amal ditubuhkan di semua IPTA, 27 kelab amal di Institut Pendidikan Guru, 55 kelab amal di bawah seliaan Institusi Pendidikan Mara, dan ada 15 amal di universiti swasta secara keseluruhannya. Dan di samping kita mempunyai kelab amal, jadi kita juga ada satu kelab yang orang kata salah satu aktiviti co-curriculum yang mana lebih kurang seperti core, sispa lapis dan sebagainya, tetapi bagi SPRM kita telah memperkenalkan badan beruniform kita sendiri di universiti yang dikenali sebagai Kor Sukarelawan Mahasiswa Anti Rasuah, yakni KOSWA. Jadi UNIZA menjadi universiti pertama di dalam negara kita yang menawarkan khusus kadet mahasiswa sukarelawan anti rasuah. Maksudnya kadet ini the only yang ada di dalam negara kita. Core Kadet Sukarelawan Mahasiswa Anti Rasuah maksudnya ditubuhkan dan merupakan salah satu kelab badan uniform yang menawarkan kredit sebagai pelengkap syarat pengijazahan mahasiswa. Dan ini adalah hasil kerjasama di antara universiti UNIZA dan juga SPRM, dan apa nilai tambah bagi mahasiswa yang mengikuti core ini, mereka akan ditauliahkan sebagai pegawai integriti muda. Dan pada ketika itu digunakan pegawai integriti remaja bertauliah, tapi sekarang kita telah menukar kepada pegawai integriti muda ataupun dikenali sebagai Young Integrity Officer. Saya rasa mungkin tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, SPRM juga menganjurkan program pegawai integriti bertauliah. Ini junior dia. Jadi bila junior, jadi kalau mereka mempunyai sijil ini, kita percaya ianya mempunyai satu nilai tambah yang sangat eksklusif berbanding dengan universiti-universiti lain yang tidak atau mahasiswa-mahasiswa yang tidak mengikuti core ini. Jadi core ini ibarat macam dia ada satulah, di samping mereka akan ada degree dia ada lebih ijazah dia. Jadi ini adalah pelengkap. Jadi saya rasa di dalam industri juga kalaulah ada lepasan graduan yang mempunyai pengetahuan tentang integriti anti rasuah dan sebagainya, ini mempunyai kelebihan berbanding dengan mahasiswa-mahasiswa yang lain. Dan the only ada sekarang ni UNIZA, dan kita bercadang untuk kembangkanlah kepada beberapa universiti awam, dan sekiranya mana-mana universiti swasta yang berminat untuk menawarkan core ini, kita sangat-sangat alukan. Tiada masalah, cuma kita perlu ada perbincangan lanjut. Ini berkenaan dengan khusus integriti dan anti rasuah, dan ini untuk perkongsian kepada anda semua. Ini adalah khusus yang kita tawarkan. Ketika itu Menteri Pengajian Tinggi ada menyebutlah tentang isu integriti dan anti rasuah. Kita pun sahut dan kita telah berjumpa dengan YBM Menteri, yang berhormat Menteri, dan Mak Menteri pun minta kita buat proposal dan sebagainya, dan kemudian kita telah bentangkan dalam saya ingat Majlis Mesyuarat NC
NC Next Chancellor seluruh negara ketika itu, dan kemudian telah bersetujulah supaya dicadangkan satu projek rintis dilaksanakan khusus integriti dan anti rasuah dilaksanakan di UKM, yang mana bila kita berbincang dengan pihak UKM dan kaedah yang difikirkan sesuai dengan student ataupun pelajar zaman sekarang, dia lebih suka kepada benda-benda yang tak pernah atau benda-benda maklumat-maklumat yang tidak dapat diperolehi di dalam internet sebagai contohnya. Sebab apa yang kita kongsikan itu hanya eksklusif datang dan keluar daripada mulut pegawai SPRM yang datang hadir untuk mengajar di UKM pada ketika itu. Pada ketika itu kami ni pegawai SPRM. So kita ni bukanlah seseorang yang dilatih secara dia mesti ada cara nak mengajar kan, macam Dr. Julina telah kongsikan tadi. Kita tak ada latar belakang tersebut. Yang kita ada adalah pengalaman dan pengetahuan yang kita rasa berbaloi ataupun yang difikirkan kita nak kongsi pada pelajar supaya mereka tahu. Dan atas sebab yang demikian, maka apa saja yang kita laksanakan itu kita laksanakan bersama dengan pensyarah di UKM. Pada ketika itu kita bersama dengan Dr. Fazilah dan Dr. Fazilah lah yang banyak membantu kami, guide kami supaya cara penyampaian tu sampai ke dalam mahasiswa. Bukan saja difahami, maksudnya masuk ke dalam jiwa dan sanubari mereka. Dan pada ketika itu, kalau tuan-tuan lihat, ini keputusan kerajaan mana yang mewajibkan, saya dah cerita tadi. Jadi tuan-tuan boleh baca sendiri. Dan untuk modul KIA wajib, modul KIA wajib, dia ada 10 modul secara keseluruhannya. Pada awalnya, modul elektif kita ada 8, cuma modul kedua, modul elektif yang sedia ada, kita pecahkan. Kalau modul kedua, dia ada integrity versus rasuah. Jadi bila integrity versus rasuah, dan saya rasa tadi Dr. Julina pun dah maklumkan, jadi kita perlu menyediakan satu modul yang standard. Jadi kita tetapkan ada 10 modul dan integriti dipecahkan, rasuah juga dipecahkan. Tetapi dia bukanlah pergi secara mendalam. Maksudnya kalau rasuah dihina, maruah dibina, sekadar perkongsian apa itu rasuah. Tetapi dia tidak pergi lagi kepada pemahaman dari segi aspek perundangan. Dan kemudian modul ke-10 itu ialah modul yang baru yang dibangunkan bagi memenuhi KIA wajib pada tahun ini. Experiential based learning dan pada ketika itu ialah nama pun projek rintis. Jadi pelajar yang terawal seingat saya lebih kurang dalam 60 lebih lah, saya tak ingat 66 ke lebih kurang. Jadi pelajar yang terawal, maksudnya antara pengisian dalam modul tersebut adalah lawatan ke pejabat SPRM. Jadi pelajar-pelajar yang mengambil subjek KIA, mereka akan datang ke Ibu Pejabat SPRM sebagai memenuhi salah satu dalam tu ada modul pada ketika itu kenali SPRM. Dan sekarang dah ubah jadi kenali SPRM, jadi kita bawa pelajar-pelajar UKM ke Ibu Pejabat SPRM dan mereka dibawa untuk melawat lokap, bilik kawat cam, bilik temu bual bervideo dan juga konti Mac FM. Dan juga kami bawa lah ke SPRM ni, kita ada KLCC punya bridge di tingkat 13 dan di tingkat 11. Jadi pelajar boleh lah tengok, menikmati pandangan di sini. Tetapi pada ketika itu ialah nama pun projek rintis, bolehlah kita bawa mereka ke pejabat SPRM dan melawat berbagai fasilitis lah. Tapi sekarang lokap kalau di Ibu Pejabat, kita tidak benarkan untuk mana-mana orang melawat, tak boleh dah. Tetapi untuk lawatan ke pejabat-pejabat SPRM negeri, ianya dibolehkan. Sebab kat Ibu Pejabat ni kadang-kadang dia sentiasa penuh, no point kadang-kadang nak datang. Alamat, kita tak tahu bila nak tangkap orang, kita bukan boleh decide esok nak tangkap 2 orang, esok nak tangkap 3 orang, tidak. Dia bergantung daripada aduan dan hasil risikan kita. Jadi lokap di Ibu Pejabat tidak boleh dilawati. Jadi kalau mana-mana yang bercadang nak pergi tengok lokal SPRM, bolehlah melawat di pejabat SPRM negeri, antaranya di Negeri Sembilan, di Pulau Pinang, pejabat maksudnya
dia adalah pejabat SPRM sendiri dan tidak menumpang di jabatan-jabatan kerajaan. Untuk makluman lanjut, kalau tuan-tuan dan puan bercadang untuk membuat lawatan, bolehlah berhubung kepada pejabat SPRM negeri yang berada. Maksudnya kalau tuan-tuan di Selangor, boleh pergi ke SPRM Selangor. Antara juga pengisian yang kita buat adalah perkongsian pengalaman daripada bekas pesalah rasuah pada ketika itu, iaitu Tuan Firdaus Ramlan. Tuan Firdaus Ramlan ni kita kongsikan berkenaan dengan kisah beliau lah, bagaimana beliau boleh terjebak dengan rasuah daripada, ini juga adalah salah satu perkongsian yang menarik yang mana pelajar boleh dengar sebab dia cerita berdasarkan pengalaman dan ini memang mendatangkan impak lah kepada para mahasiswa pada ketika itu. Dan saya rasa ada lagi beberapa pesalah-pesalah rasuah yang sudah pun tampil ke hadapan yang sudi untuk menceritakan pengalaman mereka supaya menjadi iktibar kepada bukan sahaja kepada pelajar tetapi kepada pensyarah yang juga mengikuti perkongsian berkenaan. Cuma kalau pihak tuan-tuan dan puan ingin menjemput mereka, tuan-tuan dan puan perlulah dia bukanlah datang secara percuma sebab kita kena faham bahawa mereka ni majoriti mereka bekerja sendiri jadi kita kenalah menyediakan bayaran token sedikit pada mereka dan juga kalau mereka tu daripada tempat yang jauh mungkin kena sediakan penginapan. Tetapi percayalah cakap saya sebab jarang-jarang bukan senang nak cari bekas pesalah rasuah tampil ke hadapan dan menceritakan pengalaman. Tapi itulah di UKM saya rasa hampir setiap semester lah kita dapat melaksanakannya kecuali ketika zaman COVID. Saya rasa untuk semester ini di UKM kita memanggil bekas jurulatih bola sepak Negeri Sembilan bawah 23 tahun tak silap saya yang berkongsi pengalaman kepada para pelajar. Dan kita juga pelajar-pelajar saya rasakanlah ni kata yang pilot project ni memang untung lah sebab antara perkara-perkara yang sering disalah tafsir yang kadang-kadang maklumat-maklumat yang kurang tepat yang ada di dalam internet kan. Jadi inilah peluang untuk pihak SPRM bersemuka dengan para pelajar mahasiswa sekalian dengan kita memanggil pegawai-pegawai SPRM yang terlibat dalam kes-kes yang berprofil tinggi berkepentingan awam ataupun kes-kes yang unik untuk pelajar-pelajar ini. Orang kata ini eksklusif lah kan. Jadi antara pegawai yang kita pernah panggil, kita pernah panggil pegawai yang menjadi macam James Bond lah. Jadi undercover officer di satu projek. Dia bukan projek, maksudnya kita ni kalau SPRM kita buat undercover, kita namakan dia projek. So pegawai ni dia menyamar jadi kontraktor. Ada perkongsian yang mana kita panggil pegawai itu untuk berkongsi tentang penyiasatan kes SRC International. Ada juga pelajar yang kita dedahkan dengan perkongsian kes setiausaha bahagian di KBS. Banyak kes-kes yang supaya pelajar ni dia faham bila mereka sudah grad, mereka dah tamat belajar, inilah kehidupan. Maksudnya mereka perlu berhadapan dengan dunia yang sebenar, ancaman-ancaman dari segi kecenderungan gaya hidup mereka bagaimana. Jadi kat situ dia at least dia bolehlah tengok kalau dah grad gaji aku berapa so bila gaji aku berapa, so inilah sahaja yang aku mampu untuk aku contohlah dia grad katakanlah lebih kurang gaji dalam 3 ke 4 ribu. Jadi 3 ke 4 ribu itulah kalau dia nak beli kereta, itulah kereta yang mampu dimiliki, itulah rumah yang mampu dimiliki dan juga apabila sudah berkahwin inilah tanggungan-tanggungan yang perlu dia sediakan supaya dia kena tahu untuk mengukur di badan sendiri. Jadi tidaklah mereka akan, kalau contohnya mereka ingat bila dapat gaji lah 5,000 bujang jadi bujang mungkin tidak merasa tanggungan itu dah berumah tangga dan sebagainya dan mereka mula merasakan bila dia bujang gaya hidup dia berbeza mungkin dia suka pergi healing sana healing sini, pergi bercuti ke luar negara dan sebagainya. Tapi bila sudah berkahwin gaya hidup itu dia tak dapat nak ubah. Dia kenalah terima kenyataan bila anak ni dah tak boleh dah nak pergi bercuti yang tempat jauh-jauh healing dan sebagainya sebab dah ada anak nak kena bayar pengasuh dan sebagainya. Itulah yang saya sering kongsikan dalam kelas saya supaya mereka ni jangan tersilap langkah. Bila tersilap langkah sudah pastilah satunya akan terlibat dalam kehutanan yang serius dan keduanya mungkin akan melibatkan diri dalam
perbuatan rasuah. Sebab bila mereka ada ruang dan peluang, di sinilah mereka akan tengok, contohlah di tempat kerja tu adalah mentor-mentor yang membawa ajaran yang tidak betul lah. Alah dik, engkau ni tu pun abang nak ajar. Oh, ini kau kan kenal kontraktor tu, aku minta lah dia sikit-sikit kan, tak payah minta banyak-banyak kan. Tu bukan rasuah, tu kita dah tolong dia kan. Ibarat macam dia bayar balik lah kat kita. Oh, bukan rasuah kan. Jadi bila berdampingan dengan mentor-mentor yang salah ini, sekiranya kita tidak bimbing mereka sebaik mungkin, jadi mereka akan terlibat di dalam perkara-perkara yang pada pandangan mereka, mentor-mentor ni kata, alah tak ada apa, siapa tahu ni kan, abang buat lama okey je sampai sekarang. Contoh. Jadi benda-benda ni lah kita tak nak pelajar-pelajar kita mendapat asuhan yang salah. Mendapat asuhan yang salah, bila dia dah jadi otai, dia akan mengasuh pegawai-pegawai yang baru dilantik dengan asuhan yang tidak betul juga. Dan sampai bila benda ni akan berterusan. Ini adalah cadangan, bukan nak kata cadangan lah tuan-tuan, perkongsian lah, perkongsian untuk sebagai panduan untuk bagaimana tuan-tuan dan perempuan anda semua untuk menyediakan bentuk tugasan kepada para pelajar. Tetapi itulah saya rasa Dr. Julina dah sentuh tadi, haruslah memenuhi apa yang di pihak SPM kita tidak mahir. Maksudnya kita tak tahu kalau kata tugasan macam ni untuk mencapai macam mana. Jadi biasanya ini lebih, saya rasa tuan-tuan perempuan lebih arif. Cuma sekadar berkongsi di sini, kita pernah melaksanakan tugasan secara berkumpulan, yang mana sekurang-kurangnya satu kumpulan perlu ada keahlian 5 hingga 10 orang, dan kemudian ada kepelbagaian lah dari segi kaum, jantina dan juga khusus, dan namalah kumpulan anda. Yalah, kalau student sekarang ni nama kumpulan pun pelik-pelik lah, tapi tak apalah, asalkan tidak, orang kata tidak keterlaluan lah. Tugasan, 2 tugasan kumpulan, 2 tugasan individu, 1 tugasan individu dan kumpulan. Tetapi sekali lagi berbalik lah. Kalau kata tempat tuan-tuan dan puan di bawah MPU berapa, 2, 3 ataupun 4. Kalau 4, ada yang akan laksanakan projek sulam dan sebagainya. Jadi tugasan kumpulan yang pertama ini yang kita minta lah student buat, itu public service announcement. Pelajar dikendaki menyediakan video pendek anti rasuah. Tema tajuk ditetapkan untuk setiap kumpulan dan mereka boleh buat pembentangan. Kita tak adalah nak sampai tahap mengharapkan ataupun mereka menjadi social influencer, pempengaruh, tidaklah. Tetapi sekurang-kurangnya mereka tahu sekarang bila dunia digital kita pun sekarang ada banyak platform. Jadi platform-platform ini perlu digunakan untuk menyebar luas mesej anti rasuah. Durasi 1 ke 3 minit, tak boleh lama-lama. Nama pun public service announcement dengan aplikasi ataupun lakonan. Tapi saya sangat mengesyorkan kepada pelajar saya buat lakonan. Sebab lakonan dia ada ekspresi, dia ada dia punya emosi. Jadi bagi saya lebih suka sekiranya public service announcement ini dilakonkan oleh pelajar. Pembahagian permarkahan maksudnya markah dia, kandungan kita letakkan 50 markah, kreativiti dan keaslian 20 markah, persembahan 20 markah, format 10 markah. Kemudian mereka diminta untuk membuat pembentangan. Tetapi sekarang saya rasa kita sudah ubah, maksudnya mereka hanya diberikan penilaian berdasarkan kepada penghasilan video itu tadi, dan sekiranya ada PSA, mereka perlu jawablah kenapa buat konsep macam ni, konten kandungan ni kenapa macam tu. Sebab PSA ini sebenarnya mengukur kefahaman pelajar itu sendiri. Contohnya nanti dia akan belajar, contoh didedahkan, disampaikan oleh tuan-tuan dan puan ataupun pegawai SPM, kesalahan rasuah, meminta dan menerima rasuah. Dan dia perlu ciptalah, dia kena hasilkan satu PSA. Dan selalunya saya akan beritahu pada pelajar lah, saya tak nak lah seorang naik motor, depan ada JPJ, ada polis, kena tahan, bagi duit, kena tangkap. Dah klise sangat dah. Itu biasa. Kita nak benda-benda yang, buatlah benda yang baru janganlah ikut apa yang ada. Tetapi kita sebagai pensyarah, kita akan guide supaya dia tidak tersasar. Sebab ada jugalah bila kita buat minta mereka buat PSA tentang salah guna kuasa, dia tak kena. Sebab bila salah guna kuasa ni kita kena fahamkan pelajar. Kalau kesalahan meminta dan menerima rasuah, memanglah kita boleh katakan, contohnya lah penguat kuasa tadi salah guna kuasa dalam pemahaman biasa, pemahaman orang layman, memang dia salah guna kuasa. Tetapi untuk lebih spesifik, sebenarnya apa yang dilakukan itu bukanlah jatuh kepada salah guna kuasa, tetapi lebih kepada kesalahan meminta dan menerima rasuah.
Dalam konteks Akta SPRM, undang-undang di dalam negara kita, salah guna kuasa ni macam mana? Bapa dia pengarah di sebuah jabatan kerajaan, ambil anaknya kerja my step tanpa ikut prosedur. Itu baru kesalahan salah guna kuasa. Dan di situlah kita akan guide mahasiswa kita, pelajar kita bagaimana nak hasilkan PSA yang tepat dan betul. So untuk PSA, terpulang kepada tuan-tuan dan puan untuk menetapkan berapa pembahagian markah, tetapi pada ketika itu kita tetapkan 30% sahaja. Baik, ni contoh animasi lah. Ini Ali, seorang graduan yang sedang mencari kerja. Namun, Ali masih belum mendapat pekerjaan yang diingini. Ali terjumpa Dani, rakan sekolahnya. Mereka bertanya khabar dan Ali memberitahu situasinya. Dani memberi satu solusi. Di tempat kerja Dani memerlukan pekerja yang berpengalaman. Ali tahu dia tidak layak untuk posisi tersebut. Namun, Dani meminta sedikit upah dan segalanya akan diselesaikan sekelip mata. Ali terkejut. Dani meyakinkan Ali bahawa ini bukan pertama kali dia melakukan perkara seperti ini. Oleh itu, Ali pasti akan mendapat posisi di tempat kerja Dani. Ali tergamam. Ini rasuah kan? Jangan risau Ali, mari kita laporkan kepada SPRM. Sudah tentu boleh. SPRM merupakan suatu badan yang penting dalam menangani rasuah dan korupsi di Malaysia tanpa diskriminasi. Tugas SPRM ialah menerima aduan, menjalankan siasatan, menyediakan khidmat perundingan dan nasihat serta mendidik dan mendapatkan sokongan masyarakat. Betul tu. Oleh sebab itu, terdapat 5 panel pemantau bagi SPRM, iaitu JKMR, LPPR, JKA, PPPR dan PPO. Mari sama-sama kita cegah rasuah dan korupsi. Okay, kita tengok yang kedua, sijil cuti sakit palsu. Cuti? Oh, masuk. Salam, mana ni? Saya dah duduk. Masih. Cuti kan? Ya, saya. Kamu sakit apa Saya lah doktor. Saya rasa saya demam. Sebab malam-malam saya menggigil. Tengah hari saya sejuk. Sebab tu lah saya datang sini, saya nak minta MC. Boleh ke? Boleh, tapi kita kena cek dululah sebelum dapatkan MC. Tapi saya rasa tak payah cek. Sebab saya memang dah confirm saya rasa demam. Sebab tu saya hanya nak cuti sakit saja, cuti sakit sahaja. Iyalah, tapi apa guna awak datang sini? Tak cek doktor tak apa. Sebab saya memang dah tengah panas. Saya rasa demam ni. Saya hanya perlukan MC sahaja sebenarnya saya jumpa doktor ni. MC je ubat tak nak? Tak payah, tak perlu. Tak boleh. Kita kena Doktor, jangan cakap banyak doktor. Jangan cakap banyak. Saya ada satu hati untuk doktor. Saya bagi untuk makan doktor. Untuk tak doktor. Saya ikhlas doktor. Ini bukan apa-apa maksud. Saya ikhlas. Ini hadiah doktor. Saya tak boleh ni. Saya ikhlas. Saya kena ikut prosedur. Tak apa. Prosedur kita letakkan. Saya boleh bagi MC kalau awak ikut prosedur saja. Doktor, ini ikhlas saya. Susah doktor. Dia orang nak bagi pun tak nak apa semua. Minta maaf Saya keluar dulu lah doktor. Apa lah. Potong dulu ni. Tak payah lah. Pendek ni lah apa ni. Ish, tadi datang macam sakit sangat. Lepas tu, bila marah, sihat pula. Macam pelik je ni. Datang-datang minta MC. Ish, pergi tengok sekejap lah. Sana dia ni. Macam manalah aku dapatkan MC hari ni. Mati. Esok aku dah banyak hari tak datang kerja ni. Mesti nak ada bukti ni. Aduh, siapa pula kau ni dengan sibuk ni. Hello. Tak, memang aku tak dapat benda tu. Aku dah cuba. Ya, aku dah hulur benda tu. Aku dah serak. Doktor, ni untuk doktor serak aku bagi. Tak dapat. Ya. Susah je ni. Aku rasa doktor dah cam lah aku ke aku. Aku rasa hari ni aku dah make up sikit. Tak dapat. Tak apalah, aku jumpa tempat makan. Susah lah cerita kat sini. Okey, aku jumpa kau sekarang. Cik. Cik yang bagi saya ulur saya RM50 tu kan? Encik, Tak. Bukan.
Alah, tak Apalah, pernah. saya nak hulur nasihat sikit. Saya nak beritahu Tak pula masuk kalau cik nak MC boleh. Tapi cik kena ikut prosedur. tak doktor, prosedur tu kita boleh letak tepi. Yang sekarang ni saya cuma nak sijil tu kita sakit saja. Tak boleh. Saya hanya menjalankan tugas saya. Lepas tu, apa yang cik buat ni sudah menjadi salah satu jenayah rasuah. Saya tahu itu bukan maksud saya nak merasuah. Itu hanya salah hati saya doktor. Ya doktor. Tapi tak boleh. Ikut undang-undang Malaysia, itu adalah jenayah rasuah. Tak apalah doktor. Kalau doktor tak nak bagi MC, doktor jangan cakap banyak. Saya pun dah tak banyak masa dengan doktor sekarang. Saya nak pergi sekarang. Klinik kami aku minta MC bukan je klinik lain. Masuk. Kau doktor. Ya, doktor salah. Saya duduk. Saya duduk. Okey. Macam ni doktor. Doktor tak bagi saya sakit apa. Saya demam. Saya bagi tahu terus terang lah. Saya demam, saya nak MC. Cuma doktor MC biasanya supaya mungkin kamu ada jurusi tapi jangan bantu orang tapi jangan bantu orang. Okay, satu MC saya jual RM5 murah doktor. Apalah saya bayar RM50 untuk MC hari ni. Saya besar. Nah, betul ke ni? betul doktor. Okay, Ini jap. untuk doktor. Bagi saya tulis. Okey, sign besar-besar. Sakit apa? Sakit kus-kus. Sign terus. Nak berapa hari? Setahun? Tak, doktor bagi seminggu je. Minggu je. 7 hari. 7 hari seminggu. Sign. Sign terus. Okey. Ni untuk makan tengah hari. Ayam penyet ke, sambal ke, tak kisah. Ni untuk saya Dapat juga hati sakit ni. Okay, baiklah tuan-tuan, tu sedikit iklan lah. Baik, bagi tulisan kumpulan kedua, 30% kajian kes yang mana pelajar ni kenalah buat research sedikit dan buat kajian. Dahulu kita buat kajian kes ni dia ada penulisan dan juga pembentangan. Jadi terpulanglah kepada tuan-tuan perempuan untuk decide pecahannya bagaimana. Sebab dulu kita buat dua, maksudnya ada kajian kes dan juga ada pembentangan. Maksudnya kajian kes ni mereka buat topik yang sama, dia kena submit satu penulisan, satu mereka kena perlu present sebab kita nak tengok jugalah kemampuan dari segi para pelajar untuk membuat pengucapan awam. Jadi 10 minit ya. Dan penulisan ni biasalah, saya rasa pengalaman saya dulu, saya sendiri yang mark assignment itu, bacalah kita tengok zaman masa awal tu dia tak ada ChatGPT, jadi dia banyaklah cut and paste, lepas tu dia buat Google Translate. Zaman tu Google Translate pun tak macam sekarang kan. Sekarang ni dah agak lebih terkini lah, terjemahan pun lebih tepat berbanding terdahulu. Jadi format penulisan, latar belakang kes, kesalahan yang dilakukan, kesan kepada individu ataupun organisasi, pengajaran dan juga kesimpulan. Jadi maka penulisan 20%. Tadi kalau tuan-tuan lihat, okey, 30%, penulisan 20% dan ini 20%. Jadi secara keseluruhannya mereka akan bentang lagi 20%. Jadi keseluruhannya 40% ni silap ni sebenarnya ni, bukan 30%. Sebenarnya 40%. Jadi 40% mereka akan bentangkan. Dan keseluruhannya 40%, tadi 30%, tuan tengok tadi PSA kan, 30%. Jadi secara keseluruhannya 40%, 70% dan kemudian mereka pernah buat kajian kes individu lah. Kajian kes individu, tengoklah pada ketika itu kita minta, Bersyarah akan minta mereka untuk cari tema, contohnya kesalahan rasuah di dalam sektor awam. Jadi mereka kena carilah laporan-laporan di media yang sesuai dengan tema tersebut dan mereka akan buat penulisan. Pendahuluan, kandungan dan sedikit ulasan. Jadi contohnya macam katakanlah dia ambil keratan daripada internet kan, kesalahan tuntutan palsu contohnya. Maka mereka ulaslah kesalahan ni berlaku sekian-sekian, di mana, siapa lakukan. Pendahuluan dan kandungan dia akan ulas kat situ. Dia sebab dua muka surat ya tuan-tuan, dia tak panjang. Jadi ulasannya daripada laporan tu, dia apalah dia punya pandangan dan pendapat mereka. Kemudian lagi 10% ni kuis lah.
Tadi kalau tuan-tuan lihat refleksi, ada yang kami buat aktiviti kemasyarakatan pada ketika itu, turun padang, tetapi tengoklah kalau ada, sebab kalau jadi wajib ni mungkin bergantunglah kepada di tempat tuan-tuan dan perempuan. Kalau nak buat macam di bawah MPU 4 ada sulam kan, tapi kalau sulam tu boleh tak nak buat sebab dia akan incur cost, sebab kita pelajar nak turun padang, nak pergi melawat sana sini, jadi lazimnya kita akan buat kuis saja. Setakat ni yang saya tengok daripada maklum balas di kalangan sahabat-sahabat yang telah laksanakan, mereka pergi kepada kuis. Dan sudah pastilah tuan-tuan dan perempuan ada kompromi lah berkaitan dengan isu integriti, tidak menipu, tidak menciplak mana-mana penyelesaian lain. Karya mesti asli dan hantar tugasan pada masa yang ditetapkan. Yang ni memang crucial, dan cuma itulah kadang-kadang kita ni tak sampai hati kan. Kita tu contoh dia lah. Kita minta mereka hantar sebelum tarikh tersebut. Kadang-kadang kalau dalam WhatsApp group tu, kalau kita tak gegar tu, dia buat tak tahu je. Kalau kadang-kadang ada yang cakap terlepas pandang, terlupa kan. Jadi saya rasa macam, tapi itulah nak bagi markah kosong macam tak sampai hati. Jadi kadang-kadang saya tolak markah sebab hantar lewat. Okey, untuk itu saya rasa itu saja untuk modul yang pertama tuan-tuan dan perempuan. Semua saya akan pergi tengok kepada soalan apa beza AMA dengan KOSWA. KOSWA tu badan uniform tuan-tuan dan perempuan. Dia badan uniform macam SISPA, SUPSI, SPA-LAPIS. AMA ni dia adalah kelab, macam kelab yang biasa lah. Dia tak perlu mengikuti setiap semester. Dan AMA ni pun dia macam contohlah, semester ni dia nak buat program, biasanya SPRM akan bagi allocation, tapi mereka kena buat proposal dahululah, barulah kita akan salurkan duit tersebut melalui SPRM negeri, dan melalui SPRM negeri mereka akan buat pembayaran kepada institusi pendidikan jian masing-masing. Tapi kalau KOSWA ni memang dia akan hands on dengan kita yang mengajar 100%, dia ada kawat, dia akan ada lawatan, dia ada program kemasyarakatan, dan tidak semualah universiti yang bukan kata berminat, tetapi bila dia tengok kos tu dia macam kata tak apalah, nanti dia akan bincang dahulu. Sebab macam di UNIZA semua kos itu ditanggung oleh maksudnya badan baju uniform, allowance latihan pelajar semua ditanggung oleh pihak UNIZA sendiri berdasarkan MOU yang telah dimeterai di antara SPRM dan juga UNIZA. Tuan, limit bilangan pelajar yang boleh melawat SPRM berapa ramai? Untuk satu sesi kita tetapkan tidak lebih daripada 120 orang. Tetapi contohlah, katakanlah universiti ni dia ada satu intake sampai 3,000 lebih. So untuk 3,000 lebih itu, kalau nak datang kita hanya accommodate, maksudnya tuan-tuan perempuan kena saring lah sebab kita tak mampu untuk handle dalam tempoh masa. Kalau kata setiap IPT datang, jadi kita tak mampu untuk handle. Ini saya katakan tadi, ini adalah lebih kepada ketika modul ini dilaksanakan secara elektif dan projek rintis di UKM. Datang boleh, tetapi kuota dia terhad lah. Dan kita memang setiap minggu kita terima satu sahaja lawatan daripada institusi. Contohnya kalau katalah minggu ni UKM dah datang, kita dah tak boleh terima mana-mana institusi sebab tuan-tuan kena faham, di bahagian kami ni kita bukan saja terima pelajar-pelajar, kita juga terima lawatan di kalangan mereka yang bekerja di sektor swasta, di sektor awam, NGO. Jadi kita kena bagi ruang dan peluang kepada golongan orang-orang lain untuk hadir ke pejabat SPRM, terutamanya ibu pejabat lah. Tetapi kalau nak datang mungkin agak lebih fleksi, boleh hadir dan memohon untuk melawat di pejabat SPRM negeri. PSA tu boleh di sektor awam dan juga swasta, ataupun bergantunglah tema yang mana tuan-tuan rasakan bersesuaian. Contoh macam tadi tu kan, sijil cuti sakit palsu, dia open saja. Kalau contoh tuan-tuan nak buat PSA, tuntutan palsu pembekal kepada pihak syarikat, tak ada masalah, asalkan kena dengan tajuk dan juga konteks yang dibincangkan dalam kelas. Do and don'ts. Do and don'ts ni kita guide mereka. Kita guide. Memang di UKM, sebab kalau katalah macam Dr. Fazila, Dr. Izan, seboleh mungkin PSA mereka itu mereka tidak muat turun dulu di YouTube. Maksudnya dia sekadar buat, kemudian kita share, dia dibentang dalam kelas, dan biasanya saya akan komen sedikit. Adalah kadang-kadang spelling error, ejaan salah, kadang-kadang konteks PSA itu maksudnya dia tidak difahami dengan begitu betul. Macam tadi lah saya katakan salah guna kuasa. Sebenarnya itu bukan salah guna kuasa, itu kesalahan rasuah meminta dan menerima rasuah. Jadi sebelum mereka menyediakan video pendek berkenaan, lazimnya saya akan meminta mereka hantar skrip
ataupun dia punya storyboard kepada saya untuk saya guide mereka. Dan supaya kalaulah mereka buat, dia tidaklah menyentuh especially 3R ataupun perkara-perkara yang contohnya boleh melanggar perundangan. Contoh dia nak sentuh tentang kes yang masih lagi sedang dibicarakan di mahkamah. Jadi kita akan bagi tahu supaya mereka tak buat. Dan kita akan beri lampu hijau untuk mereka muat turun di YouTube once kita kata you punya PSA sangat bagus dan saya boleh recommend untuk kamu muat turun di YouTube. Jadi kita akan bagi tahu, bukan kita yang akan muat turun ke YouTube berkenaan. Adakah terdapat perlindungan digital ataupun copyright protection terhadap konten yang saya pelajar bagi khusus ini? Mungkin terdapat kebaran bahawa konten digital pelajar yang untuk viral pihak memberi kesempatan. Okey, buat masa ni kita tidak adalah dari segi perlindungan digital tu tak sampai ke tahap itu lagi. Mungkin perkara ini kita boleh bincangkanlah di masa yang akan datang. Tugasan video PSA roleplay, adakah video tersebut dikongsi padanya disimpan? Ada yang kita luluskan dia, maksudnya bila kata boleh share, dia boleh share. Nak simpan pun kita boleh simpan. Prosedur, okey, untuk melawat boleh kena hantar surat ataupun email rasmi kepada pihak SPRM Negeri. Maksudnya boleh saja Google search alamat pejabat SPRM yang sedia ada, boleh cari dan boleh hantar, tak ada masalah. Maka saya akan pergi kepada modul yang seterusnya, iaitu modul integriti teras kesejahteraan. Okey. Untuk modul ini saya rasa tidaklah begitu teknikal untuk tuan-tuan dan perempuan. Saya rasa tuan-tuan dan perempuan mungkin lebih hebat dan lebih berisi kandungannya berbanding dengan saya sendirilah. Cuma apa yang saya sampaikan kepada para pelajar adalah berasaskan berpandukan pengalaman saya lah sejak saya mengajar di UKM, mengajar di UiTM dan sebahagian IPTS yang menyebut saya. Jadi apa yang saya buat adalah saya akan cuba mengaitkan kepada para pelajar itu sendiri. Bagaimana integriti itu sebenarnya secara langsung telah memberikan ataupun dia tak sedar bahawa apa yang mereka sedang buat itu dipandu daripada apa yang dimaksudkan oleh integriti. Contohnya saya pernah minta para pelajar untuk menyediakan satu tugasan yang mana saya bagi tajuk perjalanan integritiku. So bila anak-anak kita ni dia dapat tajuk tu, dia macam apa dia nak cerita, dia tersekat, dia macam jam. Jadi saya explain, okey, awak faham tak integriti tu maksud dia apa? So integriti pun dia tak faham. Dan that's why saya kata, sebab itu topik ni memang awak tak boleh nak check GPT. Awak kena, this is based on your experience. Berdasarkan pengalaman anda sebenarnya. So, saya akan guide mereka. Okey, perjalanan integritiku ini, saya nak kamu ceritakan bagaimana integriti itu membentuk nilai yang ada dalam diri kamu sehingga kamu berjaya menjejak ke Menara Gading. Maksudnya kamu berjaya masuk, contohlah kalau dia belajar daripada sekolah rendah, sekolah menengah dan masuk ke universiti. Saya nak mereka faham integriti membentuk nilai yang ada dalam diri mereka. So contohnya, okey, kamu apa yang pertama di rumah, apakah nilai integriti yang kamu dapat lihat? Pertama, sudah pastilah kamu taat kepada arahan ibu bapa, tidak melakukan perkara-perkara yang menyalahi peraturan dan perundangan. Bila kamu pergi ke sekolah, datang sekolah pada waktunya, taat dan patuh pada arahan cikgu, guru-guru, peraturan yang sedia ada. Jadi perkara-perkara itulah, contohnya masa peperiksaan, masa ujian, tidak meniru. Integriti itu sudah ada dalam diri kamu. Cuma kamu mungkin tidak sedar dan kamu mungkin tidak tahu itulah integriti. Dan bila kita sebut tentang integriti itu, maka kita nak apa nilai-nilai yang baik yang telah membentuk diri mereka. Dan semua ini bila kita sentuh kepada ayat yang terdapat dalam Al-Quran, surah Ar-Ra'd ayat 11, yang mana Allah menyatakan sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka. Jadi dia lebihlah, cadangan saya pada tuan-tuan puan, kita akan menceritakan pengalaman diri kita sendiri. Kalau contohlah, kalau kita tak ada integriti, apa yang akan berlaku pada diri mereka. Kelas ini adalah kelas yang lebih kepada perkongsian pengalaman. Dan kemudian kita akan dedahkanlah kepada pelajar ni, bila mereka sudah tamat belajar, maka mereka akan mencuburi pelbagai sektor. Sektor awam, sektor swasta, kerja sendiri dan sebagainya. Dan bila bekerja ni, kita akan masuk ke dalam satu alam yang baru, yang mana tempat kerja dia ada tata kelola ataupun dia ada urus takbir yang tersendiri. Kena patuh kepada peraturan, dia akan lebih kompleks. Contohnya kena ada pengisytiharan harta, menjaga
kalau contohlah bekerja di sektor awam, kena menandatangani kan akta rahsia rasmi, kena menjalani tapisan-tapisan keselamatan. Jadi kat situlah kita kena jelaskan pada mereka. Jadi you dah kerja dengan kerajaan, you tak boleh sewenang-wenangnya. Apa minit mesyuarat tertentu you akan share kepada orang lain. It's just for your, hanya untuk kamu saja. Contohnya kalau bertaraf rahsia besar, jadi kena tahu kalau kamu kongsikan, kamu bocorkan maklumat tersebut, ada implikasinya bukan sahaja terhadap diri kamu tetapi implikasinya kepada masyarakat ataupun kepada negara. Contohlah benda tu melibatkan tentang dokumen terperingkat rahsia besar berkaitan dengan keselamatan negara. Bila didedahkan sudah pastilah akan mendatangkan impak. Pesan dan akibat tu sudah pastilah akan menjejaskan negara. Mereka kena faham mengapa tata kelola itu diwujudkan. Sebab bila dia sudah bekerja, tata kelola ini ada, urus takbir ini ada supaya kalau kerja di sektor swasta, dia kena tahu. Contohnya, gift policy. Polisi menerima hadiah. Boleh tak boleh terima hadiah? Jadi mereka kena tahu, kalau katalah mereka bekerja di sebuah di jabatan, di sebuah syarikat swasta, jabatan itu tentang jabatan perolehan, maksudnya dia akan deal banyak dengan kontraktor, pembekal, vendor-vendor dan sebagainya. Jadi kena tahu, bila deal dengan vendor, you kena ada profesionalisme yang tertentu. Baik-baik, tapi tidak boleh terlalu baik. Sebab bila terlalu baik, maka akan wujud percanggahan kepentingan dan sebagainya. Dan dengan memberikan kefahaman seperti itu, barulah mereka tahu bahawasanya bila sudah bekerja, mereka perlu patuh dari segi konteks yang berbeza. Dan mana yang salah satunya adalah sekiranya berlaku pelanggaran, keseriusan itu bolehlah sampai tahap diambil tindakan undang-undang, sama ada disaman ataupun telah melakukan jenayah yang mana boleh dihadapkan ke mahkamah sekiranya terdapat bukti yang mencukupi. Bila kita sebut tentang urus takbir, dia terbagi kepada dua, tuan-tuan dan puan-puan. Takbir urus berkenaan dengan sistem dan prosedur. Keduanya adalah takbir urus berkaitan dengan keinsanan. So, saya rasa tuan-tuan dan puan-puan boleh ulas dan boleh kupas takbir urus korporat, governance, corporate governance. Jadi ini berdasarkan dari satu high level finance committee report tahun 1999. Corporate governance is defined as the process and structure used to direct and manage the business and affairs of the company towards promoting business prosperity and corporate accountability with the ultimate objective of realizing long-term shareholder value while taking into account the interests of other stakeholder. Jadi ini lebih kepada teori, tuan-tuan dan puan. Tetapi biasanya tadilah saya akan ulas dari pengalaman kita dah bekerja nanti kena dia banyaklah the do and don'ts yang perlu mereka fahami. Bila kita sebut tentang tata kelola keinsanan, jadi inilah kita akan minta mereka supaya walaupun sistem dan prosedur itu sudah ada, mungkin tata cara yang ada itu mencukupi, contohnya gift policy dan sebagainya. Jadi itu tidak boleh mencapai keberkesanannya sekiranya tata kelola keinsanan, human governance itu tidak ada di situ. Contoh macam inilah, kadang-kadang kita ni kedatangan kita dan sebagainya, kalau sistem tu sudah ada tetapi manusia ini dia tetap nak mengatasi sistem yang sudah ada. Contohlah kalau kata tiada polisi penerimaan hadiah di pejabat. Kalau kita yang ada tata kelola keinsanan, kita ada human governance kita, maksudnya kita tahu kita tidak boleh terima apa-apa saja barang ataupun hadiah daripada mana-mana orang apabila kita bekerja. Maksudnya ketika berada di pejabat, kita fahamlah, kita akan faham tak boleh terima daripada, contohlah daripada supplier, pembekal dan sebagainya. Tetapi kalau orang yang kata nak cari jalan juga, dia kata kat pejabat tak boleh, kat rumah boleh. Jadi dia beritahu kontraktor, tak apa, kat office I tak boleh terima, tapi you hantar kat rumah I. Kat situlah sebenarnya tata kelola ataupun takbir urus keinsanan. Human governance, the human governance refers to being a human. Being human means being guided by a common set of principles inherent in every human being. So kemudian kita akan sentuhlah betapa etika dalam kehidupan, ilmu etika tu apa. Saya rasa tuan-tuan dan puan lebih arif daripada saya lah. Yang mana etika itu memberikan panduan kepada diri kita untuk buat satu keputusan yang kata keputusan yang baik atau keputusan yang tidak baik.
Ya. So lazimnya bila kita kaitkan dengan perbuatan rasuah, sudah pastilah kita boleh katakan bila tak ada integriti, maka itulah yang menyebabkan rasuah boleh berlaku, ya. Dan maksud integriti kita akan sentuh satu persatu, yang mana the quality of being honest, of having strong principle, the state of doing well and undivided. Jadi tuan-tuan dan puan, dalam slide ini memang adalah pelbagai taksiran integriti. Saya tidak akan pergi satu persatu lah, tetapi biasanya sebab kadang-kadang bila kelas kita tu ramai kan, jadi saya nak pelajar sendiri membuat carian tersebut. Okey, sekarang contohlah macam tadi kan, okay, macam ni contohlah tadi, tiada integriti. So apa kita akan minta pelajar-pelajar untuk, kalau dia tak tahu, okey, sebab semua kalau kelas tu bersemuka, masing-masing ada telefon kan. Okay, sekarang saya minta you guna telefon, I nak semua pelajar guna telefon buat carian. Apa itu maksud integriti dan explain mengikut kefahaman anda. Jadi bila student ramai ni, kita kena ada banyak interaksi. Kalau tak interaksi, mereka akan dalam dunia mereka lah. Yang mana berborak, dia akan borak. Yang mana mereka akan pakai smartphone, dia akan pakai smartphone, dia main game, melalui sosial media dan sebagainya. Jadi integriti ini adalah pendapat ataupun kata bukan penjelasan lah, satu maksud yang telah diberikan oleh seorang yang bernama C.S. Lewis, is doing the right thing even when no one is watching. Tetapi itulah tuan-tuan dan puan, sekarang macam contohlah kita ni, lampu merah pun lampu merah lah kalau tengah malam tu, kadang-kadang kita jalan je lah. Sebab apa? Bagi kita bahaya juga kan. Jadi benda-benda ini lazimnya menjadi satu perdebatan juga. Tetapi kalau jalan tengah sesak kan, ada traffic light kan, traffic light tu maksudnya lampu merah tu, kenapa dia ada kat situ? Sebab dia nak lalu lintas itu berjalan dengan lebih lancar. Kadang-kadang kita tengok lah, walaupun no one is watching, kadang-kadang depan-depan pun adalah motor selamba je, ada polis trafik pun dia langgar juga. Jadi nak tunjuklah sekarang bagaimana tahap integriti di kalangan masyarakat kita. Baik, ini adalah antara 5 faktor kemosotan integriti. Sudah pastilah yang pertamanya bila ada kepimpinan yang tidak baik. Kelemahan sistem dan prosedur, saya dah sentuh sedikit tadi, macam gift policy. Contoh, tak boleh terima hadiah di pejabat, maka orang akan cari peluang untuk terima hadiah di luar waktu pejabat ataupun di luar pejabat. Struktur dan institusi, mungkin orang kata nanti saya akan sentuh satu-satu lah, budaya ataupun kelemahan individu. So kelemahan individu inilah tuan-tuan dan puan, bila integriti ni senang disebut tuan-tuan, tetapi untuk betul-betul datang daripada jiwa dan kita, maksudnya bila ada integriti, dia menjadi satu governance kepada diri kita untuk kita tidak melibatkan dalam perkara-perkara yang tidak baik atau perkara-perkara yang melanggar perundangan. Sebab manusia ni sudah pastilah kalau kita yang beragama Islam ni, kita tahu kita ni memang dijadikan ada hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu ada kecenderungan untuk memiliki harta, berumah tangga dan sebagainya. Tetapi bagaimana kita nak mengawal dan kita juga manusia ni sudah pastilah ada sifat tamak ataupun ataupun lebih mudah, kita ni suka kalau dah ada, contohlah kita ni suka pakai iPhone, dah beli dah iPhone setahun dululah, iPhone 14 contoh. Tahun lepas keluar iPhone 15. 15 ni best lah. Dia punya zoom dia, gambar dia, prosesor laju lah. So, jadi kita ni tamak ataupun tidak bersyukur, maka kita nak cope dengan cara hidup itu sudah pastilah iPhone ni bukannya murah. Dan bila ada kelemahan individu inilah, contohnya bila kita tengok macam tadilah, kawan dengan mentor yang salah, jadi dia akan ajar kita, adik kata, abang kat sini kerani je bang, abang kerani je, tengok abang sekarang, ujung tahun dia pergi overseas kan, tapi kita pandai-pandai lah cari jalan nak hidup. Jadi kat situlah tuan-tuan dan puan, pelajar kita ni kita kena hati-hati. Dan juga besar kemungkinan bila tidak dapat mengurus kehidupan dengan baik, akan berhadapan dengan tekanan hidup. Contohnya gaji, bila fresh grad ni gajinya berapa saja, tetapi nak hidup macam gaya T20 contohnya, nak pakai kereta, patutnya dia tahu kalau sebab baru grad ni dia tak boleh pakai kereta yang melebihi gaji tahunan dia. Dia boleh kira macam tu saja. Kalau lebih tu memang tak boleh survive, tak masuk. Jadi ini perlu didedahkan pada mereka. Kepimpinan yang tidak baik, ini satu pengalaman ataupun pernah jugalah antara kes yang pernah kita siasat, yang mana dalam satu department tu semua buat, bukan semua buat lah, bila semua terlibat daripada atas ke bawah, dan bila semua terlibat tak ada siapa yang nak tampil ke depan untuk membuat pelaporan. Dalam situasi sebegini, kalau katalah kepimpinan tidak memberikan teladan yang baik, lazimnya kita akan minta ataupun kita akan maklumkan kepada pelajar, kalau dapat
ataupun bekerja dalam environment yang sedemikian, eloklah kamu hantar surat letak jawatan. Sebab tempat ni memang bahayalah untuk mereka. Takut mereka akan jadikan sebagai orang kambing hitam dan sebagainya. Kelemahan sistem dan prosedur, amalan sistem dan prosedur yang lemah, macam saya bagi contoh yang mudah tadilah, amalan macam tadilah, no give policy, kerakyaan dan sebagainya. Tidak ada ketelusan, penguatkuasaan terpilih, tiada pemantauan, budaya tidak sihat, macam tadilah. Ini budaya-budaya contohlah, kikipas, mengampu, sikap tak peduli, tak nak buat laporan. Contoh kita dapat tahulah, kawan ni sebenarnya tak datang ke pejabat tapi tak buat laporan. Jadi bila tak buat laporan ni, yelah, tak buat laporan. Kalau mereka ni contohlah, pelajar-pelajar kita ni grad, tamat belajar, mereka akan jadi pegawai. So pegawai, dia ada pegawai yang perlu diselia. Contohlah dia ni baru masuk, dia tengok kat situ memang macam tu, suka hati je lah, nak datang tak nak datang. Kalau dia pun macam, kenapa kat sini macam ni? Alah biasalah kita ni kan, biasalah, alah biasalah tak apa. Jadi benda-benda yang dibiasakan itu perlu diperbetulkan. Sebab sebagai penyelia, kalau tak datang kerja, dia kena ambil berat. Sebab kalau penyelia tak ambil berat, kita kena beritahu kepada pelajar, you yang akan diambil tindakan. Okey, ni struktur dan institusi lazimnya dikaitkan dengan pertindahan skop, tugas, tiada koordinasi di antara organisasi, pententangan matlamat, matlamat organisasi tidak jelas, organisasi yang tidak kemas dan lapuk tidak sesuai dengan peredaran masa. Mengapa individu boleh terjebak dengan rasuah ataupun salah guna kuasa? Sudah pastilah, pertama, tiada integriti, sifat yang suka diraih. Kalau tuan-tuan dan perempuan berkesempatan untuk panggil tadilah bekas-bekas pesalah rasuah, maka ada pattern ini di dalam diri mereka. Bila jadi seorang yang ada kuasa, tak ada kuasa, orang nak datang dekat kita. Sebab apa kita ada kuasa? Macam contohlah, macam Tuan Firdaus Ramlan tu, dia jadi magistrate, so perkongsian dia adalah ramailah orang akan berdampingan dengan dia. So sebab siapa jadi magistrate ni, dia grade 41 sajalah kalau yang menyertai penyertaan awam, tetapi kuasa dia besar. Dia boleh mengeluarkan reman, banyaklah kuasa-kuasa dia ada di situ. Jadi bila dia ada kuasa untuk membenarkan penggunaan reman, maka penguat kuasa akan cuba baik dengan dia supaya dapat mempengaruhi diri dia di dalam memberikan tempoh tahanan reman berkenaan. Jadi dia akan suka, dia akan bawa pergi karaoke, bawa pergi berhibur, bawa ke kelab malam, dan mungkin akan mendapat persen-persen yang tertentu yang dikongsi sama rata. Bila baru kerja, tengok, macam ni kan, macam raja. Contoh macam tu lah. Tuan nak apa tuan? Beritahu saja. Tuan tak ada rumah sewa, kita boleh cari. Contoh. Tuan nak pergi mana? Tak ada kereta, kita boleh carikan kereta untuk tuan. Tuan tak payah fikir. Kita bawa, ada pegawai, officer hantar, tuan pakailah kereta tu untuk kesenangan tuan. Jadi benda-benda macam ni lah. Kalau kita budak ataupun pelajar-pelajar kita tidak berhati-hati, mereka boleh terjebak dalam satu kancah yang lebih serius. Kalau masuknya mula-mula dah start macam tu, ada kemungkinan kalau akan memilih jalan yang salah. Persepakatan jahat antara pegawai dan kontraktor, taktik kontraktor menjalin hubungan yang baik dengan pegawai tertentu, taktik kontraktor bermula dengan kerajaan hadiah yang kecil, kadang-kadang bermula dengan sebatang rokok, berbaik-baik dahulu, diuji dengan rasuah secara berulang kali, berjaya tolak rasuah, tapi bukan selamanya. Sebab macam saya tak boleh nak kongsi lah, sebab saya ni bukan duduk di tempat yang kata ada orang nak ulur kan, buat SPRM. Itu pun ada juga pegawai SPRM yang kena tangkap, tapi kurang berbanding dengan mereka, berbanding dengan agensi penguatkuasa yang lain. Kalau 1,000-2,000 tu mungkin okey, saya tak nak. Tetapi bila di ratusan ribu, 1 juta ringgit, jadi kat situlah akan terujilah toleransi seseorang terhadap rasuah. Ini contoh-contoh lah tuan-tuan. Tuan-tuan boleh cari, ini pun ni sekadar panduan saja. Contoh-contoh ini boleh dikaitkan berdasarkan pengalaman tuan-tuan dan perempuan. Perkongsian, ataupun orang kata berdasarkan kes sebenar. Mungkin di institusi, di kampus boleh share pada pelajar-pelajar sekalian. Ini contohlah. Orang ni nak bekas pengarah Jabatan Kerajaan dakwa kerana palsukan dokumen naik pangkat sendiri. Apa yang dia buat adalah dia palsukan surat kenaikan pangkat daripada grade 48 sampailah ke grade 54. So mahkamah telah jatuhkan hukuman penjara 2 tahun dan denda RM10,000. Ini contoh lagi lah, ibu tunggal nak minta rumah PPRT, pegawai telah minta habuan seks kepada ibu tunggal berkenaan. Palsukan ijazah untuk dapat kerja, bekas pengurus kilang didenda kerana apa? Dia guna ijazah dia yang palsu untuk mohon jawatan timbalan CEO di sebuah kolej. Inilah
cabaran integriti, maksudnya berdasarkan rekod kita tuan-tuan dan puan-puan, bagi mereka yang kita ambil lah kan, yang maksudnya masuk sekolah rendah, masuk sekolah menengah, masuk universiti, rekod mereka yang terlibat ditangkap dan kemudian didakwa dan sehinggalah dihadapkan ke mahkamah sangat sikit, sangat kurang. Sangat kurang. Maksudnya ada laporan, kemudian kita siasat dan didakwa lah. Contohnya ada mahasiswa ditangkap sebab bagi rasuah, macam itulah ibaratnya. Sangat-sangat kurang. Tetapi bagaimana, maksudnya bila dalam alam pengajian tidaklah sampai ditangkap, sampailah tidak didakwa di mahkamah. Tetapi apabila mereka ini menyertai pasaran pekerjaan, jadi kat situlah cabaran integriti mereka bermula. Kita sebagai pensyarah, sebagai tenaga pengajar, kita boleh menanam nilai-nilai tersebut. Jadi di sinilah bagi kita yang kita ada di sini, kita sebenarnya menyediakan mereka supaya mereka menjadi lepasan graduan yang mana sudah bersedia untuk menghadapi cabaran-cabaran yang boleh menghakis integriti yang ada dalam diri mereka. Contohnya lah, tidak ada etika, conflict of interest. Conflict of interest ni saya rasa daripada perkongsian saya, maksudnya pengalaman saya, tuan-tuan dan puan-puan, saya adalah salah seorang yang menemuduga calon-calon yang akan menyertai perkhidmatan dalam SPRM untuk grade 29. Bila kita tanya kepada mereka soalan berkenaan dengan pencanggahan kepentingan, conflict of interest ataupun istilahnya adalah COI, COI, mereka tidak dapat jawab. Mereka tak dapat jawab. Contoh soalannya macam ni lah. Saya bagi contoh, okeylah, katakan kamu telah berjaya menjadi seorang pegawai penolong, pegawai penyiasat di SPRM, dan kamu telah ditugaskan untuk menyiasat satu kes, tapi kes pada ketika itu kamu masih tak tahu siapakah suspek yang sebenar ataupun mastermind dia. Bila penyiasatan telah berlangsung ataupun telah dijalankan, kamu kemudian menemui discovery dia adalah rupanya mastermind itu adalah kawan kamu semasa kamu belajar di universiti dahulu. Jadi apabila kamu mengetahui bahawa suspek utama adalah kawan kamu di universiti dahulu, kawan yang mungkin disifatkanlah kamu kenal dia kenal kamu, dan kamu adalah mungkin rapat dan sebagainya. Jadi apakah yang kamu lakukan sebaik saja kamu tahu bahawa individu itu adalah rakan kamu. So antara jawapan yang saya dapat adalah, tuan, saya tak kira dia kawan saya ke, dia bukan kawan saya akan siasat sungguh-sungguh, saya akan cari bukti. Jadi kat situ bila jawapannya sedemikian, maka kita tahulah dia tak faham terma conflict of interest. Sebab bila dia tahu individu itulah seseorang yang dikenali, sepatutnya dia kena membuat pengisytiharan kepada penyelia dia, tuan, kes ni tuan dah bagi tahu, tuan dah assign untuk saya siasat, tetapi bila saya dah siasat, rupanya saya dapat tahu suspek utamanya adalah salah seorang yang saya kenal, merupakan rakan baik saya semasa di universiti. Jadi itulah tuan, saya mencadangkan supaya saya discharge tidak terlibat lagi dalam penyiasatan kes ni. Bimbang akan berlaku pencanggahan kepentingan bila saya masih lagi dilantik sebagai pegawai penyiasat bagi kes seperti ini. Jadi kita kena faham. Nanti saya akan kongsikanlah secara sepintas lalu bidang-bidang lah, bidang-bidang yang berbahaya. Kalau orang kata ada 3D kan, ini bukan 3D lah, ini pun 3D jugalah, danger. Bukan dirty apa sebetulnya, ni danger. Maksudnya danger dari segi aspek apa? Kalau tidak berhati-hati, inilah. Saya rasa tuan-tuan boleh, berdasarkan pandangan saya rasa tuan-tuan boleh sampaikanlah. Kalau terlibat, sudah tamat belajar, jadi pegawai kerajaan, contohnya di Kementerian Kewangan contoh, banyak deal dengan, banyaklah benda-benda, bukan dia, kadang bukan keputusan, kadang orang akan jumpa, you budak baru ke? Saya baru je. You si tak kenal saya kan? Saya ni sekian, saya baik dengan menteri, contoh. Jadi benda-benda ni lah kita kena, pelajar ni dia kena faham, dia kena macam, sebenarnya lantaklah dia kan, dia dengan menteri kadang-kadang dia gunakan nama saja, kadang-kadang dia bukan kenal pun, tapi biasalah manusia kan. Jadi kita kena beritahu pada pelajar yang tadi kan, konflik kepentingan, pencanggahan kepentingan. Contohlah kita terlibat dalam salah seorang lah kan, di pejabat tu, pelajar kita ni mungkinlah satu hari nanti dia akan naik pangkat dan sebagainya, dan dia mungkin akan menganggotai jawatan kuasa spesifikasi teknikal
dari segi mungkin sebut harga kan, perolehan dan sebagainya. Jadi dia kena firm lah. Kadang-kadang adalah kawan-kawan, kita bagi contoh mudah, kau kerja kat jabatan ni kan, baru je masuk kan, itulah aku dapat tahu kau baru pindah sini, itulah aku ada submit proposal tu, boleh tak tolonglah tengok, ataupun apa dia punya minimum dia berapa, dia punya maksimum berapa. Jadi kita kata sorry lah, kita boleh lah, apa kata nak mohon sunat kan, bukan aku lah tu kan, kita kan dah ada perolehan. Yang penting kau kompeten, kau punya sebut harga, spek kau okey, insyaAllah rezeki kau ada kat situ. Jadi kita macam tu lah. Saya lebih suka kalau kita mencadangkan, kita beri jawapan seperti macam tu lah, supaya kalau kawan-kawan ni semua jangan tolong kawan benda yang tak boleh ditolong. Tolong kawan benda yang kita boleh tolong saja. Dan lebih serius kalau menerima habuan dan komisen, dan yang paling serius salah guna kuasa untuk kepentingan diri sendiri atau berkeluarga. Contohnya ada pembekalan di jabatan tersebut. So rezekilah anak-anak kita ni satu hari jadi bos. Jadi bos, dia decide dia pun kebetulan ada syarikat yang mana isteri dia ada satu syarikat, mana syarikat itu pembekalan alat tulis dan sebagainya. So adalah satu perolehan tu membekalkan alat tulis, dia appoint syarikat wife dia contohnya. Itu satu kesalahan jenayah ya. Ini pembekalan samalah saya akan pergi satu persatu. Penguasaan dan penyeliaan, inilah tuan-tuan dan puan, bila penguasaan inilah lazimnya akan timbul isu yang mana penggunaan budi bicara tanpa kawalan. Dekat Malaysia ni kita banyak guna budi bicara, dan budi bicara ni boleh digunakan dengan syarat dia tidak melanggar undang-undang. Ada juga yang mereka-reka kerja lebih masa yang palsu, ataupun orang kata tak buat overtime tapi claim ponteng kerja, tak patuh peraturan dan sebagainya. Harta dan aset pejabat, ini pun kena faham, harta aset pejabat adalah untuk kegunaan rasmi sahaja. Laptop, macam saya ada laptop jabatan, so guna untuk buat kerja saja. Jangan pula lah nak install Mobile Legend lah, PUBG, jangan. Sebab kerajaan bagi ni sekadar untuk buat tugasan pejabat saja. Kita naklah pelajar-pelajar ni kita fahamlah bahawa integriti ini bermula daripada aspek yang orang kata, dan tadilah saya dah katakan tadi, dia ni dibentuk daripada peringkat awal oleh ibu bapa, dan kitalah yang berperanan untuk bukan membantu, yang untuk membimbing mereka supaya mereka ini menjadi orang, tuan-tuan dan perempuan. Dan juga dikongsikan di sini, masa dah lebih sebenarnya, saya akan nak sentuh sedikit saja. Kita nak pelajar tahu bahawa kerajaan telah menggunakan pelbagai inisiatif lah di dalam memperkasakan dan meningkatkan integriti perkhidmatan awam. Antaranya kalau tengoklah tahun 79, panduan perkhidmatan cemerlang, kad pelakang waktu, dasar pandang ke timur, tanda nama kena pakai name tag. Sebaik saya pakai name tag. Ini jarang sekarang orang pakai name tag. Dah tak macam semua. Tapi yang biasa pakai name tag, cikgu sekolah memang pakai name tag. Saya akan pakai name tag dengan beza saya lah, ataupun di tanda kertas di pas kerja saya. Macam-macam lah tuan-tuan dan perempuan. Boleh lihat nilai akta SPRM, KPI, KIK. Yang paling latest adalah 2019, dan kita masih lagi menunggulah tuan-tuan dan perempuan Plan Strategik Pemberantasan Rasuah Nasional, NCS National Anti-Corruption Strategy. Kita tunggulah pengumuman daripada pihak kerajaan. Ini senang kata, orang kata ini adalah sekadar lah aktiviti selepas kelas lah. Baik, itu saja daripada saya, dan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.